Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akasha Muhammad Talib dari kelas TEM 4A akan membentangkan slide semiconductor. Apakah itu semiconductor? Semiconductor ialah produk bahan yang biasanya terdiri daripada silikon yang mengalirkan elektrik lebih daripada penebat seperti kaca dan kurang daripada konduktor tulen seperti tembaga ataupun aluminium. Seterusnya, data elektronik adalah berdasarkan aliran elektron dalam peranti yang dipanggil tube vacuum. Atom adalah teras peranti kecil yang dipanggil nukleus positif dan dikelilingi oleh nukleus yang terdapat daripada orbit yang merupakan zarah negatif. Semiconductor terbagi pada dua, iaitu semiconductor in-strict dan juga semiconductor in-strict. Yang pertama adalah semiconductor in-strict adalah separuh pengalir in-strict ialah semiconductor tulen. Ia tidak mengandungi sebarang bahan tambahan seperti kristal, silikon dan germanium. Seterusnya adalah semiconductor in-strict tidak mempunyai sebarang ciri khas. Dan semiconductor in-strict juga adalah semiconductor tulen yang menambah bahan lain mempunyai lebih banyak aplikasi. Dan seterusnya, doping adalah proses menambah bahan lain yang dipanggil kekotoran, trivalent dan pentavalent sebagai kekotoran. Ciri-ciri semiconductor jenis N dan juga jenis P. Semiconductor jenis N adalah charge negatif elektron, diserap dengan atom pentavalent, mempunyai lebih banyak elektron berbanding lubang. Dan seterusnya, majoriti pembawa semasa adalah elektron. Semiconductor jenis P adalah charge positif, diserap dengan atom dan mempunyai lebih banyak lubang berbanding elektron. Dan akhir sekali, majoriti pembawa semasa adalah jenis yang berlubang. Semiconductor jenis N, ia berlaku apabila semiconductor tulen seperti silikon dan bahan lain seperti arsenic mempunyai 5 elektron valence. Apabila atom arsenic mempunyai kristal silikon, elektron bebas akan terhasil. Seterusnya, ikatan kovalent dengan atom silikon akan menangkap 4 elektron valence atom arsenic, sama seperti atom silikon dengan yang lain-lain. Semiconductor jenis P pula, ia berlaku apabila semiconductor tulen seperti silikon dan dengan bahan seperti indium. Seterusnya, ia menghasilkan satu elektron yang mengakibatkan charge positif untuk menarik ke sisi elektron. Lubang semiconductor jenis P selalu bergerak ke hadapan ke terminal negatif sumber voltan. Arus lubang adalah sama dengan arus elektron tetapi ke arah bertentangan. Voltan pincang. Voltan pincang adalah voltan yang dibekalkan merentasi sambungan P dan juga N. Dua jenis voltan pincang adalah bias ke hadapan dan bias sonsang. Bias ke hadapan definisinya adalah bekalan negatif disambungkan kepada bahan jenis N dan bekalan positif disambungkan kepada bahan jenis P. Elektron dalam jenis N akan bergerak ke hadapan dan menyebabkan kawasan menjadi lebih kecil dan nilai rintangannya akan berkurangan. Jika nilai voltan pincang ke hadapan meningkat, nilai arusnya juga meningkat dan nilai rintangannya akan berkurangan. Rintangan hadapan ini akan menyebabkan voltan merentasi kawasan menjadi lebih kecil sehingga nilainya menjadi kurang nilai voltan disebabkan penghalang. Seterusnya, bias sonsang. Definisinya adalah N jenis disambungkan kepada bekalan positif manakala P jenis disambungkan kepada bekalan voltan negatif. Elektron dalam jenis N tertarik kepada positif terminal bekalan voltan. Ini akan menyebabkan kawasan penyusutan akan menjadi lebih besar ataupun melebar. Rintangan menjadi lebih tinggi sebagai rintangan sonsang. Lebih tinggi bekalan voltan, lebih besar kawasan dan rintangan akan menjadi lebih tinggi. Oleh itu, tiada arus yang akan mengalir melalui kawasan penyusutan. Kesan apabila simpang PN dibekali dengan voltan pincang hadapan dan voltan pincang sonsang. Bias ke hadapan, kawasan lapisan susutan dia adalah minimum
dan bias songsang adalah maksimum. Rintangan persimpangan untuk bias kehadapan adalah minimum dan bias songsang adalah maksimum. Aliran semasa untuk bias kehadapan adalah maksimum dan bias songsang adalah minimum. Arus kebocoran terbagi kepada 6 bahagian, iaitu ia adalah arus minoriti dalam bahan, jumlah aliran arus yang sangat kecil dihasilkan, dan arus ini dikenali sebagai arus bocor atau arus terbalik. Arus dalam bahan jenis P ditolak oleh voltan bias songsang ke kawasan sendi dan melaluinya. Ia wujud apabila voltan pincang songsang digunakan pada sambungan P dan juga N. Arus ini adalah berdasarkan suhu. Semakin rendah suhu, semakin rendah juga nilai semasa yang dibekalkan. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Ella Arvin. Nombor metrik saya ialah 06-20F 2013. Saya hari ini ingin membentangkan tentang power elektronik bab 1 semiconductor. Saya membentangkan tentang subtopik dia power diode. Power diode. Diode kuasa diperbuat daripada simpang PN silikon dengan dua terminal, anod dan katod. Persimpangan PNN dibentuk oleh pengalloyan, penyebaran dan pertubuhan eksitasial. Teknik model dalam proses penyebaran dan eksitasial membenarkan ciri peranti yang diingini. Diode mempunyai kelebihan berikut: kebolehpercayaan mekanikal dan terma yang tinggi, voltan songsang puncak tinggi, harus songsang rendah, susutan voltan hadapan rendah, kecekapan tinggi, kekompakaan. Ini ialah power diode. Ini ialah simbol of power diode. Diode kuasa menyediakan pembetulan kuasa yang tidak terkawal yang digunakan dalam aplikasi seperti pengecasan bateri dan bekalan kuasa DC serta penerus AC dan penyongsang. Oleh kerana ciri arus dan voltan yang tinggi, ia juga boleh digunakan sebagai diode roda bebas dan rangkaian snubber. Apakah jenis diode kuasa? High current diodes, high voltage diodes, PN power diodes, PIN power diodes, RF power diodes, switching power diodes, rectifier power diodes. Ada 7 jenis diode kuasa. Apakah diode dan diode kuasa? Diode kuasa ialah sejenis diode yang biasa digunakan dalam litar elektronik kuasa. Sama seperti diode biasa, diode kuasa mempunyai dua terminal yang mengalirkan arus dalam satu arah. Diode kuasa berbeza dalam pembinaan daripada diode standard untuk membolehkan penarafan arus yang lebih tinggi. Apakah ciri-ciri diode kuasa? Diode kuasa diperbuat daripada simpang PN silikon dengan dua terminal, anod dan katod. Diode dipincang ke hadapan apabila anod dibuat positif berkenaan dengan katod. Diode mengalir sepenuhnya apabila voltan diode lebih daripada voltan potong 0.7 volt untuk SI. Diode konduktor akan mempunyai penurunan voltan kecil di atasnya. Mengapakah kita menggunakan diode? Ia menggunakan untuk mengasingkan isyarat daripada bekalan. Sebagai contoh, salah satu kegunaan utama diode adalah untuk mengeluarkan isyarat negatif daripada arus AC. Ini dikenali sebagai penyamodulasi isyarat. Fungsi ini pada asasnya digunakan dalam radio sebagai sistem penapisan untuk mengekstrak isyarat radio daripada gelombang membawa. Bagaimanakah diode kuasa berfungsi? Prinsip kerja diode kuasa. Apabila voltan kehadapan digunakan merenti diode kuasa atau voltan terminal anod lebih tinggi daripada terminal katod, diode kuasa mengalirkan arus ke hadapan melaluinya. Jika voltan yang dikenakan dinaikkan, maka aliran arus juga akan meningkat. Terima kasih. Ini je tentang power diode. Dalam bahasa Melayu ialah diode kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.
Hari ini saya akan membuat pembentangan untuk DJ4103 power elektronik ataupun elektronik kuasa. Secara khususnya ia adalah power transistor. Apakah itu power transistor? Transistor ataupun power transistor adalah komponen semikonduktor yang memindahkan signal lemah dari letak berperintang tinggi, dan power transistor terdiri daripada 3, iaitu pertama BJT, dan yang kedua IGBT, dan yang ketiga MOSFET. BJT, transistor yang digunakan untuk mengawal voltan dan arus yang besar, iaitu BJT kuasa, ataupun transistor bipolar ialah transistor kuasa. Ia juga dikenali sebagai peranti kawalan arus voltan yang beroperasi di 4 kawasan terputus: aktif, separa tepu dan tepu keras berdasarkan bekalan yang diberikan kepada transistor. Apakah yang anda maksudkan dengan BJT? Transistor persimpangan bipolar ataupun lebih dikenali sebagai BJT ialah perintah semikonduktor bersimpang 3 terminal, 3 lapisan atau 2. Pemancar E, pangkalan B dan pemungut C ialah 3 terminal peranti. Selain itu, mengapakah BJT digunakan dalam elektronik kuasa? Transistor simpang bipolar BJT ialah transistor yang operasinya bergantung pada sentuhan yang dibuat oleh dua semikonduktor. Ia boleh bertindak sebagai switch, penguat atau pengayun. Ia dikenali sebagai transistor bipolar kerana operasinya memerlukan dua jenis pembawa cas Halisan electrons. Apakah prinsip kerja BJT? Persimpangan asas pemancar BJT adalah pincang kehadapan, manakala persimpangan pangkalan pengumpul adalah pincang songsang. Pincang kehadapan simpang pangkalan mengalir dan arus pemancar ini mengalir sepenuhnya dalam litar pengumpul. Apakah kelebihan BJT? Kelebihan BJT terbahagi kepada 5. Yang pertama, BJT mempunyai keuntungan voltan yang lebih baik. Yang kedua, BJT mempunyai ketepatan arus yang tinggi. Yang ketiga, BJT mempunyai voltan hadapan yang rendah. Ia boleh dikendalikan dalam aplikasi kuasa rendah hingga tinggi. Yang keempat, BJT mempunyai lebar jalur keuntungan yang besar. Dan yang terakhir, BJT menunjukkan prestasi yang lebih baik pada frekuensi tinggi. Jenis transistor kuasa yang kedua iaitu IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistor, atau lebih dikenali sebagai IGBT. IGBT adalah transistor skala daya yang menggunakan keunggulan dua jenis transistor iaitu MOSFET dan BJT yang digunakan dalam rangkaian catur daya dan rangkaian motor. Selain itu, IGBT pada umumnya digunakan dalam aplikasi yang berkaitan dengan daya elektronik seperti inverter dan konverter yang memerlukan sebuah perangkat switching solid state berkecekapan tinggi dengan daya yang tinggi. Contoh-contoh MOSFET dan BJT boleh dilihat di sini, di sebelah kanan saya. MOSFET ataupun Metal Oxide or Semiconductor Field Effect Transistor. MOSFET berfungsi sebagai amplifier atau switch juga seperti transistor. Perbezaan transistor dikawal dengan arus base manakala dikawal dengan voltan gate. MOSFET boleh mengalirkan arus yang lebih tinggi berbanding transistor. Selain itu, MOSFET mempunyai kategori berikut. Pertama, N-channel MOSFET ataupun NMOS, enhancement type. Yang kedua, N-channel MOSFET, depletion type. Yang ketiga, P-channel MOSFET, enhancement type. Ataupun yang keempat, P-channel MOSFET, depletion type. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Rineshwar Analaki Manikamani dari kelas DEM4A. Saya ingin membentangkan subtopik power transistor dari topik 1 iaitu semiconductor. Apakah itu power transistor? Transistor ialah peranti semiconductor 3 terminal berempat lapis dengan setiap lapisan terdiri daripada bahan jenis N atau P berselang-seli, contohnya PN. Terminal utama berlabel anode dikenali sebagai terminal positif
Dan katod pula dikenali sebagai terminal negatif berorientasi ke empat lapisan. Terminal kawalan dipanggil gerbang dan dikenali sebagai gate dalam bahasa Inggeris, dilekatkan pada bahan jenis P berhampiran katod. Operasi transistor boleh difahami dari segi sepasang transistor simpang bipolar yang dikenali dalam bahasa Inggeris ialah coupled bipolar junction transistor yang diganding rapat disusun untuk menyebabkan tindakan lekapan sendiri, iaitu dikenali sebagai self-latching action. Terdapat 3 jenis power transistor iaitu SCR, GCS and GTO, dan di sebelah ialah gambar power transistor. Berikut adalah struktur dan simbol transistor. Nombor 1 merupakan struktur fizikal bagi transistor. Nombor 2 merupakan simbol transistor. Manakala nombor 3 merupakan struktur elektronik bagi transistor. Cara fungsi power transistor. Fungsi utama transistor ialah mengawal kuasa dan arus elektrik dengan bertindak sebagai suis. Untuk komponen yang kecil dan ringan, ia menawarkan perlindungan yang mencukupi kepada litar dengan voltan dan arus yang mencukupi. Ia menarik sebagai rectifier kerana ia boleh bertukar dengan pantas daripada keadaan mengalir arus kepada keadaan tidak kondusi. Kelebihan menggunakan transistor ialah kos penyelenggaraan rendah, mudah untuk dikawal dan kekal berfungsi dalam jangka panjang tanpa mengalami sebarang kerosakan. Jenis pertama power transistor adalah Silicon Control Rectifier dan nama singkatan ialah SCR. Nama Silicon Control Rectifier ialah nama dagangan General Electric untuk sejenis transistor. SCR digunakan terutamanya dalam peranti elektronik yang memerlukan kawalan voltan tinggi dan kuasa. Ini menjadikan ia boleh diguna dalam operasi kuasa AC sederhana dan tinggi seperti fungsi kawalan motor. SCR mengalir apabila nadi gate dikenakan padanya, sama seperti diod. Ia mempunyai 4 lapisan semikonduktor yang membentuk 2 struktur iaitu NPNP atau PNPN. Di samping itu, ia mempunyai 3 simpang yang dilabel sebagai J1, J2 dan J3. 3 terminal anod, katod dan gate. Dalam SCR, semikonduktor intersect ialah silikon di mana doping diperlukan diselitkan. Walau bagaimanapun, doping PNPN bergantung kepada aplikasi SCR. Mod operasi dalam SCR. Terdapat 3 jenis mod iaitu forward blocking mode, conducting mode, reverse blocking mode. Forward blocking mode, di sini anod diberikan voltan positif, gate diberikan voltan sifar terputus dan katod diberikan voltan negatif. Akibatnya persimpangan J1 dan J3 berada dalam pincang kehadapan, manakala J2 dalam pincang songsang. J2 mencapai nilai runtuhan dan mula mengalir. Di bawah nilai ini, rintangan J1 adalah tinggi dengan ketara dan oleh itu dikatakan berada dalam keadaan tertutup. Conducting mode. SCR dibawa ke keadaan ini sama ada dengan meningkatkan beza potensi antara anod dan katod di atas voltan atau dengan menggunakan isyarat positif di gate. Dengan serta-merta SCR mula mengalir, voltan gate tidak lagi diperlukan untuk mengekalkan keadaan on dan oleh itu ditutupkan boleh mengurangkan aliran arus melalui ke nilai terendah. Yang terakhirnya, reverse blocking mode. Ini mengimbangi kejatuhan voltan hadapan. Ini disebabkan oleh fakta bahawa rantau doping yang rendah dalam P1 diperlukan adalah penting untuk ambil perhatian bahawa voltan penyekatan hadapan dan belakang adalah sama. Jenis kedua power transistor ialah gate control switch
dan nama singkatan dikenali sebagai GCS. Keciciran arus semasa rendah ia cara biasa untuk memastikan SCR. SCR direka untuk memudahkan pembukaan dengan pencetus songsang. GCS ditutup oleh pencetus positif dan dibuka oleh pencetus negatif atau dengan keciciran arus rendah. Setiap pencetus positif menutup GCS dan setiap pencetus negatif membukanya. Oleh itu, output gelombang persegi diperluhi. Raja di sebelah ialah litar GCS. Kelebihan GCS yang paling jelas berbanding SCR atau SCS ialah hakikat bahawa ia boleh dihidupkan atau dimatikan dengan menggunakan nadi yang betul pada gate katod. Kelebihan kedua yang sangat penting bagi GCS ialah ciri penulisan yang dipertingkatkan. Manakala aplikasi GCS boleh diguna pada kaunter, litar digital, pengawal voltan dan aplikasi lain di mana pencetus negatif tersedia untuk mematikan. Jenis ketiga power transistor adalah gate turn off transistor dan nama singkatan ia adalah GTO. Ini mampu bukan sahaja untuk menghidupkan arus utama dengan litar pemacu pintu tetapi juga untuk mematikannya. Arus gerbang positif kecil mencetuskan GTO ke dalam mod pengaliran dan juga dengan nadi negatif pada pintu. Ia mampu dimatikan. Perhatikan dalam raja di sebelah bahawa pintu pagar mempunyai ana-pana berganda di atasnya yang membezakan GTO daripada transistor biasa. Ini menunjukkan aliran arus dua arah melalui terminal pintu. Ciri-ciri bagi gate turn off. Arus gate yang diperlukan untuk mematikan GTO adalah agak tinggi. Sebagai contoh, GTO yang dinilai dengan 4000 volt dan 3000 ampere mungkin memerlukan arus gate negatif 750 ampere untuk mematikannya. Jadi, keuntungan pemadanan biasa GTO adalah rendah dan berada dalam julat 4 hingga 5. Oleh kerana arus negatif yang besar ini GTO digunakan dalam aplikasi kuasa rendah. Sebaliknya, semasa keadaan pengaliran GTO berkelakuan sama seperti transistor dengan penurunan voltan keadaan on yang kecil, GTO mempunyai kelajuan penulisan yang lebih pantas daripada transistor dan mempunyai penilaian volt dan arus yang lebih tinggi daripada transistor kuasa. Beberapa jenis GTO tersedia dalam pasaran hari ini dengan keupayaan voltan asimetri dan simetri. GTO dengan keupayaan menyekat ke hadapan dan belakang yang sama dipanggil sebagai GTO simetri dalam singkatan S-GTO. Ini digunakan dalam penyongsangan sumber semasa tetapi ini agak perlahan. Kebanyakan GTO asimetri dalam singkatan A/GTO digunakan kerana penurunan voltan keadaan on yang lebih rendah dan ciri suhunya yang stabil. Prinsip operasi GTO. Operasi menghidupkan GTO adalah serupa dengan transistor konvensional apabila terminal anode dibuat positif berkenaan dengan katod dengan menggunakan arus gate positif. Suntikan arus lubang dari gate ke hadapan pincah simpang P base katod. Ini mengakibatkan pelepasan elektron dari katod ke arah terminal anode. Ini mendorong suntikan lubang dari terminal anode ke kawasan asas. Suntikan lubang dan elektron ini berterusan hingga GTO masuk ke dalam keadaan pengaliran. Dalam kes transistor, pengaliran bermula pada mulanya dengan menghidupkan kawasan katod bersebelahan dengan terminal gate. Oleh itu, dengan penyebaran plasma, kawasan yang tinggal masuk ke dalam pengaliran. Tidak seperti transistor, GTO terdiri daripada elemen katod sempit yang sangat diinterdigitasikan dengan terminal gate. Dengan itu, kawasan hidup awal adalah sangat besar dan penyebaran plasma adalah kecil. Oleh itu, GTO masuk ke dalam keadaan pengaliran dengan cepat.
Untuk mematikan GTO konduktor, pincah songsang digunakan pada gate dengan menjadikan gate negatif berkenaan dengan katod. Sebahagian daripada lubang dari lapisan asas P diekstrak melalui gate yang menghalang suntikan elektron dari katod. Sebagai tindakan balas kepada ini, lebih banyak arus lubang diekstrak melalui pintu menghasilkan lebih banyak penindasan elektron dari katod. Akhirnya kejatuhan voltan merentasi persimpangan asas P menyebabkan pincang terbalik persimpangan katod gate, dengan itu GTO dimatikan. Semasa proses pengekstrakan lubang, kawasan P base secara beransur-ansur habis sehingga kawasan konduksi terhempit. Apabila proses ini berterusan, arus anod mengalir melalui kawasan terpencil membentukkan filamen ketumpatan arus tinggi. Ini menyebabkan titik panas setempat yang boleh merosakkan peranti, melainkan filamen ini dipadamkan dengan cepat. Dan gambar ajar di sebelah menunjukkan prinsip operasi GTO. Berikut adalah aplikasi gate turn off. Disebabkan kelebihan seperti ciri-ciri penulisan yang sangat baik, tidak memerlukan litar ganti, operasi tanpa penyelenggaraan dan lain-lain, menjadikan penggunaan GTO mendominasi transistor dalam banyak aplikasi. Ia digunakan sebagai alat kawalan utama dalam pemutus dan penyongsang. Beberapa aplikasi ini adalah pemacu AC, pemacu DC atau pemutus DC, bekalan kuasa penstabil AC, pemutus litar AC, pemanasan induksi dan aplikasi kuasa rendah yang lain. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.